Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali Matematik tahun 6 bersama dengan Cikgu Mazura. Okay, hari ini kita akan belajar tentang darab pecahan. Okay, kita lihat soalan yang pertama. Untuk mendarab pecahan yang melibatkan pecahan wajar, darab pecahan wajar. Pecahan wajar ni pengangka lebih kecil daripada penyebut. Ya. Pengangka lebih kecil daripada penyebut. Untuk darab pengangka, ya, cikgu cadang kamu buat simbol darab. Pengangka darab pengangka, penyebut darab penyebut. Ya. Untuk darab, kamu boleh juga guna petak sipil serbaguna sebagai rujukan. Ya. Untuk 1 darab 1, kamu tulis 1 darab 1 per 3 darab 4. Ya, 3 darab 4. Ya, jawapan kamu boleh tulis di bawah ataupun di sini. Ya. 1 darab 1. Kita boleh lihat 1 darab 1 sama dengan 1. Per 3 darab 4. Ya, 3 darab 4 bermaksud 3 darab 4, 3 darab 4. Ya. Jawapan dia 12. Ataupun kita boleh ambil 3 darab dengan 4. Jawapan dia tetap sama 12. Inilah jawapan dia 1/12. Pastikan jawapan akhir kamu dalam bentuk termudah. Kita lihat pula soalan yang kedua. Soalan yang kedua juga melibatkan pecahan wajar darab pecahan wajar. Untuk soalan yang kedua, ya, macam tadi juga, kita boleh guna darab. Pengangka darab pengangka, penyebut darab penyebut. Okey, ini adalah kaedah yang pertama lah. Kaedah yang kedua, cikgu akan terangkan selepas kaedah yang pertama. Okey, kita lihat petak sipil. Okey, 2 darab 3. Kita boleh tulis balik 2 darab 3 per 5 darab 4. 5 darab 4. Ya, untuk jawapan dia, kamu boleh rujuk pada petak sipil serbaguna. Sementara kamu hafal. Ya, kalau kamu tak rujuk petak sipil serbaguna, kamu pula kurang mahir sipil, kamu akan bermasalah untuk darab pecahan ni. Ya. 2 darab 3. Ya, 2 darab 3 kita boleh ambil 6. Ataupun 3 darab 2 juga. Jawapan dia sama 6. Per 5 darab 4. 5 kita boleh ambil 5 darab 4. Jawapan dia 20. Ataupun kita boleh ambil juga 4 darab dengan 5. Jawapan dia tetap sama 20. Untuk soalan 2, kita perlu permudahkan. Cikgu cadang kamu lihat 6 dan 20 ada dalam sipil berapa?
Cuba kamu lihat. Ya, 6 dan 20. Ya, kalau ikut kamu ikut daripada atas ke bawah, boleh tengok. Ya, 6 dengan 20, kamu lihat 6 dah ada kat sini, 20 ada di sini. Bermaksud 6 dan 20 ada dalam CP2, bermaksud 6 dan 20 boleh dibahagikan dengan 2 untuk kita permudahkan. Jadi kita akan dapat, bila bahagi, kita akan dapat jawapan ataupun hasil bahagi lebih kecil. 6 bahagi dengan 2, jawapan dia mesti kecil daripada 6. 6 bahagi dengan 2. Kita tengok dalam CP2 tadi 6 ada di mana? Okey, 3. Jadi jawapan dia 3 per 20 bahagi 2. Kita tengok dalam CP2 nombor 20. 20 bahagi dengan 2, jawapan dia ada di hujungnya. Untuk bahagi, jawapan ada di hujung ni. Jadi jawapan dia 10. Inilah jawapan untuk soalan yang kedua. Okey, untuk cara yang kedua, untuk soalan yang nombor 2 ni, dia ada 2 cara. Okey, cara yang kedua, 2/5 darab dengan 3/4. Ya, cara yang pertama, cikgu dah tunjukkan dah tadi. Okey, sekarang cikgu akan tunjuk pula cara yang kedua. Cara yang kedua, sama juga kita guna darab. Ya, kita darab. Ya, pengangka darab pengangka, penyebut darab penyebut. Tapi sebelum kita darab, kita lihat dulu nombor yang terdapat pada pecahan yang diberi. Ya, 2 dan 5. 3 dan 4. Ya, nombor ni kita tak boleh nak pemudah. Ya, tak boleh nak masuk ataupun tak boleh nak bahagi. Jadi kita tengok bersilang. Ini bersilang. Ya, bersilang 2 dengan 4. Ya, cuba lihat petak sipil serbaguna. Cuba lihat nombor 2 dan nombor 4. Ada dalam sipil berapa? Ya, ada dalam sipil 2. Cikgu bulatkan 2. Cikgu bulatkan juga 4. Sebab kita ambil 2 bersilang dengan 4. Ya, bersilang. Bila 2 dengan 4 bersilang, bermaksud kita boleh pemudahkan ataupun bahagi. Atau boleh juga kita panggil dia mansub. 2 dan 4 ada dalam sipil 2 bermaksud 2 boleh dibahagi dengan 2 dan 4 juga boleh dibahagi dengan 2. 2 bahagi 2, kita akan dapat jawapan dia di hujung sebelah kiri ni. Ya, 2 bahagi 2, jawapan dia 1. 2 bahagi 2, kita tulis 1. Manakala 4 bahagi dengan 2, jawapan dia 2. Terpotong ataupun gariskan 4, tuliskan jawapan baru 2. Sebab 4 bahagi dengan 2, 2. Kita lihat pula 3 dengan 5 bersilang. 3 dengan 5 ni kita tak boleh pemudahkan. Tak boleh bahagi sebab tak ada dalam sipil mana-mana petak dalam petak sipil serbaguna ini. Ya. Kemudian kita darabkan nombor 1 darab 3. Kita tulis semula. Tulis semula 1 darab dengan 3.
3, 5 darab 2. Kemudian kita kira ataupun cari jawapan. Ya, kita boleh guna petak sipil sebagai rujukan. Ya, 1 darab 3. 1 darab 3, jawapan dia 3. 5 darab 2. 5 darab 2, jawapan dia 10. Okay, kita lihat pula soalan yang ketiga. Juga melibatkan pecahan wajah darab pecahan wajah. Okay, langkah yang pertama kita cuba pemudahkan, ya, untuk makluman kamu, permudahkan pada peringkat awal lebih mudah daripada kamu pemudah pada peringkat akhir. Okay, kita lihat nombor pecahan 7 dan 10. Tidak ada dalam mana-mana sipil ataupun tidak boleh dibahagi. Begitu juga dengan 5 dan 6. Sekarang kita tengok yang bersilang. 7 dengan 6. Ya, 7 hanya ada dalam sipil 7. Ya, tapi 6 tiada dalam sipil 7. Begitu juga 6. 6 ada dalam sipil 6 dan juga sipil 3. Tapi tiada nombor 7 dalam sipil 3 dan juga sipil 6. Jadi 5 dengan 6 ni tidak boleh dibahagi. Sekarang kita tengok 5 dan juga 10 bersilang. Ya, maaf tadi 7 dengan 6. Sekarang bersilang 5 dengan 10. Dia mesti syarat dia satu pengangka, satu penyebut. Satu pengangka, satu penyebut. Ataupun bersilang, pengangka, penyebut. Pengangka, penyebut. Ya, 5 dan 10. 5 dan 10 ni, kalau kita tengok petak sipil seberaguna, 5 dan 10 ada dalam sipil 5. Ya, 5 dan 10 ada dalam sipil 5. 5 bahagi 5, kita tengok jawapan dia akan diambil di hujung ni. Ya, 5 bahagi 5, 1. Jadi kita potong 5 ni, 5 bahagi 5, kita tulis 1. Manakala 10 bahagi dengan 5, di hujung ni adalah 2. Bermaksud 10 bahagi 5, jawapan dia 2. Kemudian, potong pula 10, tulis 2. Okey, sekarang cikgu nak kamu tulis 7 darab 1. Bukan lagi 7 darab 5. Sebab 5 ni kita dah pemudahkan menjadi 1. 7 darab dengan 1 per 10 kita dah pemudahkan bahagi dengan 5, kita dapat 2. Jadi 10 ni kita ambil 2. Darab dengan 6. Sekarang kita cari jawapan untuk 7 darab 1. 7 darab 1, 7 darab 1 adalah jawapan dia 7. Dan 2 darab 6. 2 darab 6, ya, 2 darab 6, hingga jawapan dia 12. Ataupun kita boleh ambil 6 darab 2. 6 darab 2 juga jawapan dia 12. Jadi kita tulis jawapan dia 12. Okey, kita teruskan untuk soalan yang keempat. Soalan yang keempat melibatkan 5/8 darab dengan 4/5. Okey, kita lihat petak sipil serbaguna.
Cuba kamu lihat 5, 8. Ya, 5 dengan 8 kita boleh permudah. Begitu juga dengan 4 dengan 5. Sekarang kita tengok bersilang. 5, 5. Kalau nombor tu sama, 5 dan 5, kita jadikan 5 bahagi dengan 5, 5 pun bahagi dengan 5. Ya? Nombor ni sama, maksudnya kita tengok. Nombor yang sama tu apa? Okey, nombor 5. Bermaksud ada dalam sipil 5. Boleh dibahagi dengan 5. Kita lihat petak sipil untuk sipil 5. 5 bagi 5, kita akan dapat jawapan dia di hujung ni 1. Jadi 5 bagi 5, 1. Begitu juga dengan 5 bagi 5, 1. Kita lihat pula bersilang nombor 4 dengan 8. 4 dengan 8, kita lihat ada dalam sipil 2, 4 dan juga 8. 4 dengan 8 ni juga ada dalam sipil 4. 4, 8. Kalau dia ada dalam lebih daripada satu sipil, kita lihat pada sipil yang lebih besar. 2 dan 4, 4 lebih besar. Jadi kita ambil yang sipil yang lebih besar, sipil 4. Jadi 4 bagi 4 di hujung sana, jawapan dia juga 1. Kita potong, kita letak 1. 8 bagi 4, kita akan dapat 2. Tengok terus pada petak sipil. Ya, nanti cikgu ajar kamu macam mana cara untuk kamu bina petak sipil untuk membantu kamu menjawab soalan yang melibatkan darab. 8 bahagi dengan 4, jawapan dia 2. Jadi, kita potong 8, jadikan 2. 8 bagi 4 sama dengan 2. Untuk darab, kita akan guna darab untuk kita tulis 1 darab 1. 2 darab 1. Akan dapat jawapan dia 1 darab 1, 1. 2 darab 1, 2. Itulah jawapan untuk soalan yang keempat. Untuk soalan yang kelima, 8/9 darab dengan 6/7. Ya, 8 dan 9 kita tak boleh permudah ataupun bahagi. Begitu juga dengan 6 dan 7. Tak boleh dipermudahkan dan tak boleh dibahagi. Kita lihat pula bersilang. Ya, 8 dan 7. 8 dan 7 ni tidak boleh dipermudahkan. Kita lihat bersilang 6 dan 9. 6 dan 9, kalau kita lihat, dia ada dalam sipil 3. 6 dan juga 9. 6 dan 9 ada dalam sipil 3, bermaksud 6 boleh dibahagi dengan 3, jawapan di hujung ni iaitu 2. Jadi 6 bahagi dengan 3, jawapan dia adalah 2. 9 bahagi dengan 3, jawapan di hujung dia adalah 3. Jadi 9 bahagi dengan 3, jawapan dia 3. Kita potong 9 bahagi dengan 3, jawapan dia 3. Okay, sekarang kita tulis nombor yang di atas, pengangka 8, darab dengan pengangka, darab dengan 2, penyebut, darab dengan penyebut. Ya, kita darab. Yang ni tadi kita darab. Kita darab. 9,
Kita dah potong, jawapan dia 3. Kita ambil 3 ni. 3 darab dengan 7. Jadi jawapan dia 8 darab 2, 16. Ya, 8 darab dengan 2, 8 darab dengan 2, 16. Ataupun kita boleh ambil 8 darab dengan 2, jawapan juga 16. 3 darab 7. Kita boleh ambil 3 darab 7, jawapan dia 21. Ataupun kita boleh ambil di sini 7 darab dengan 3, juga jawapan dia 21. Ini jawapan untuk soalan nombor 5 ialah 16/21. Okay, untuk soalan yang terakhir iaitu 7/10 darab dengan 4/7. Kita lihat pecahan 7/10, kita tak boleh permudah. Begitu juga dengan 4 dan 7. Kita lihat bersilang. Ya. Macam cikgu kata tadi, kalau kita jumpa sama, nombor tu sama, bermaksud kita lihat dulu nombor apa? 7. Jadi 7 dan 7 bermaksud ada dalam sipil 7. 7 bahagi 7 akan dapat 1. Sama juga yang di bawah ni, 7 bagi 7, 1. Kita lihat pula bersilang nombor 4 dan juga nombor 10. Rujuk pada petak sipil, 4 dan 10 ada dalam sipil berapa? Ya, ada dalam sipil 2. 4 bahagi dengan 2, 2. Kita potong 4 bahagi dengan 2, 2. Dan 10 bahagi dengan 2, jawapan dia 5. Jadi 10 bahagi dengan 2, jawapan dia 5. Pengangka darab dengan pengangka, penyebut darab dengan penyebut. Kita tulis dulu 1 darab 2, 1 darab 2, 5 darab 1. 1 darab 2, kita akan dapat 2. Dan 5 darab 1, kita akan dapat jawapan dia, ya, 5. Inilah jawapan dia untuk soalan nombor 6, iaitu 2/5. Jadi setakat ni saja kita untuk hari ini berkenaan dengan darab pecahan. Kita akan jumpa lagi di lain masa. Jumpa lagi. Selamat belajar.